Facebook SME Corp Malaysia. Usahawan digital menjadi topik perbualan popular mutakhir ini. Lebih-lebih lagi pada saat kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Perniagaan secara fizikal bukan lagi sebagai pilihan utama untuk terus kekal di dalam pasaran. Kuasa digital terbukti mampu mencetuskan fenomena baru dalam dunia keusahawanan. Usahawan boleh bekerja dari rumah, boleh bekerja dari kedai secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi perniagaan secara digital seperti aplikasi Shopee. Persoalannya, apakah yang ditawarkan oleh Shopee? Bagaimana Shopee boleh membantu usahawan mendapat pulangan yang besar? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan pada 7 Oktober 2020 hari Rabu jam 11 pagi secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Usahawan digital menjadi topik perbualan popular mutakhir ini. Lebih-lebih lagi pada saat kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Perniagaan secara fizikal bukan lagi sebagai pilihan utama untuk terus kekal di dalam pasaran. Kuasa digital terbukti mampu mencetuskan fenomena baru dalam dunia keusahawanan. Usahawan boleh bekerja dari rumah, boleh bekerja dari kedai secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi perniagaan secara digital seperti aplikasi Shopee. Persoalannya, apakah yang ditawarkan oleh Shopee? Bagaimana Shopee boleh membantu usahawan mendapat pulangan yang besar? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan pada 7 Oktober 2020 hari Rabu jam 11 pagi secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. Saya berharap saudara-saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera yang insya-Allah ya. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi soal usahawan pada hari ini yang dianjurkan oleh SME Corporation Malaysia. Okey, ini saya perkenalkan diri saya Nur Azma binti Abdul Aziz dan saya akan bersama-sama dengan anda pada edisi kali ini. Alright. Sebelum saya nak teruskan dengan sesi pada hari ini, kita recap sikitlah tentang sesi soal usahawan yang lepas, di mana pada edisi yang lepas SME Corp Malaysia ada membicarakan tentang bantuan yang ditawarkan oleh Alliance Bank kepada perusahaan kecil dan sederhana ya. Okey, apa yang saya dapat ringkaskan di sini, walaupun pandemik COVID-19 sedang berlaku, sedang melanda pada waktu ini, ada bantuan yang diberikan oleh Alliance Bank untuk membantu meringankan beban kepada usahawan-usahawan di Malaysia. Okey, kepada usahawan-usahawan yang di luar sana yang belum lagi mendengar sesi edisi lepas, apa yang ditawarkan oleh Alliance Bank, anda boleh layari di Facebook SME Corp untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Alright. Saudara-saudari sekalian, sementara itu sekiranya saudara-saudari ada soalan yang nak diajukan, boleh ajukan dan insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan tersebut ya. Alright, pada hari ini saya ada 2 orang tetamu di mana kita jemput secara khas iaitu Encik Fazlidin Zainal Abidin, di mana beliau adalah Business Development Associate Shopee Unit Trainer, dan juga kita ada Encik Hanif Ali yang merupakan peniaga online di Shopee. Alright, okey. Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini SME Corp Malaysia membawakan kepada anda antara pemain terbesar platform e-dagang iaitu Shopee Malaysia untuk membicarakan tajuk iaitu ingin tingkatkan jualan, jana pendapatan perniagaan melalui e-dagang. Okey, kita teruskan. Cik Fazlidin. Baik, terima kasih Azma kerana sudi menjemput saya, pihak Shopee, mewakili pihak Shopee lah
untuk memberikan sedikit orang kata perkongsian apa sebenarnya yang kita lakukan untuk peniaga-peniaga ataupun untuk peniaga-peniaga tempatan khususnya. Okay. Hari ini saya akan menggunakan ada beberapa slide yang saya nak sharekan. Okay, yang kepada tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum saya teruskan, nama saya Fazidin Zainal Abidin, merupakan Business Development Shopee Unit Trainer daripada Shopee Malaysia sendiri. Jadi ini merupakan orang kata salah satu inisiatif pada pihak Shopee juga, kerana kita nak membantu peniaga-peniaga khususnya untuk mereka menceburi bidang e-dagang, okay? Di dalam keadaan kita sekarang ni, situasi masa kita sekarang ni, yang mana kita ada kekangan untuk berniaga secara offline. Jadi kita bawakan orang kata satu cara bagaimana peniaga-peniaga di dalam Malaysia ni khususnya untuk berniaga di dalam Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan kita tengok pada slide yang saya tunjukkan pada hari ini adalah saya nak tunjukkan sedikit orang kata perkongsian mengenai Shopee itu sendiri. Okay? So ini adalah bagaimana Shopee across the region, maksudnya di seluruh di 7 negara yang kita berada sekarang ni. Macam saya cakapkan, kita ada di Malaysia, di Singapura, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Taiwan. Okay? So ini antara pencapaian-pencapaian, dan kita merupakan orang kata apps nombor 1 apps yang nombor 1 pada kedudukan yang pertama bagi di Southeast Asia, okay? Southeast Asia dan juga Taiwan, dan merupakan yang ketiga di dalam dunia dari segi downloads. Alright, dari segi orang mendownload adalah yang ketiga top 3 bagi suku pertama tahun 2020. Okay? Ini nampak agak macam orang kata agak besar. Jadi kita kecilkan skop sikit kepada Shopee Malaysia tu sendiri. Okey tuan-tuan. So ini bagaimana Shopee Malaysia orang kata sudah berkembang sekarang ni. Okey. Kita dapat tengok Azma sekarang ni di dalam Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 20 juta download. Okay. Kalau ikutkan Jabatan Perangkaan Negara, kita ada lebih kurang 34 juta rakyat Malaysia. Jadi kita boleh assumekan orang kata lebih separuh daripada rakyat Malaysia tu mesti dah ada Shopee app. Saya rasa Azma sendiri pun mesti ada Shopee apps dalam telefon sekarang ni untuk beli, betul tak? Mesti ada Wajidin, mesti ada Wajidin. Betul. So orang kata benda ni dah satu fenomena yang dalam telefon sesiapa pun walaupun tak beli pun mesti ada dia punya Shopee apps. Betul. Untuk beli tapi untuk tengok-tengok pun jadilah. Jadi merupakan satu orang kata nombor yang besar sebenarnya bila kita nak bandingkan. Okay? Dalam Malaysia sendiri pun kita ada lebih kurang 800,000 active sellers, maksudnya penjual yang aktif berniaga di dalam Shopee. 800,000 Azma. Jadi ini satu nombor orang kata susah kita nak kumpulkan dalam satu platform, yang mana kita nak kumpulkan peniaga-peniaga ni untuk mencuburi bidang online sebenarnya. Okay? Kita ada lebih kurang 1,000 brand ataupun jenama yang orang kata yang terkenal. Kita ada, dan juga Shopee merupakan ni bukan daripada Shopee sendiri, tapi ini merupakan ditakrifkan kita dinamakan sebagai satu website, shopping website yang paling orang layari, paling orang pergi untuk tengok. Jadi kita mengalahkan kita punya pesaing-pesaing yang lain. Kalau kita tengok dalam slide saya ni, nombor 1 tu Shopee, kita tahu nombor 2 siapalah kan. Jadi ini kita dapat lihat bahawa Shopee ni sebenarnya dah ada dalam orang kata fikiran dan juga hati rakyat Malaysia ni. Jadi sebab tu kita berada pada kita dapat tengok kita adalah yang paling pertama sekali dalam App Store. Kalau kita tengok dalam segi App Store tu, kita adalah rank nombor 1. Dari segi Play Store untuk Android pun kita adalah nombor 1. Jadi tidak dinafikan lagi bahawa apps ini merupakan paling banyak digunakan pakai oleh rakyat Malaysia khususnya. Okay? So ni orang kata apa yang kita lakukan sebenarnya, apa pihak Shopee lakukan waktu MCO, waktu PKP khususnya untuk pembeli. Kita waktu kena PKP dulu, waktu kena MCO, kita cukup faham bahawa itu merupakan salah satu usaha kita, kerajaan, untuk memastikan tidak ada penyebaran lagi COVID-19, betul tak? So Shopee pada masa yang sama kita telah orang kata telah ditakrifkan oleh pihak kerajaan sebagai satu keperluan. Dia menjadi satu keperluan. Jadi kita menyediakan, kita memastikan bahawa keperluan-keperluan asas ini
adalah satu benda yang senang didapat, readily available to all Malaysians. Alright, semua rakyat Malaysia mudah untuk dapatkan barang-barang keperluan. Sebab tu waktu MCO tu saja, waktu PKP saja, kita masih lagi beroperasi seperti biasa. Okay, Shopee masih lagi beroperasi seperti biasa. Kita bekerja pada rumah. Kalau macam di warehouse, kita masih lagi, orang kata bekerja di warehouse tu masih lagi berfungsi seperti biasa. Sehingga kan kita menyediakan orang kata lebih kurang 20,000 barang-barang keperluan untuk rakyat Malaysia membeli secara orang kata safely from home, secara dengan selamatnya lah, tidak ada hassle untuk mereka keluar daripada rumah waktu tu. Okay? Bukan tu saja, kita menyediakan lebih kurang lebih daripada 1.8 juta hand sanitizer dan juga 800,000 face mask box yang telah dijual ketika MCO itu sendiri. During 3 bulan kita kena duduk rumah tu, kita dah mencapai 1.8 juta botol sanitizer yang telah kita jual dan juga 800 kotak face mask yang kita telah jual juga. Okay? Ni pun juga salah satu inisiatif Shopee. Kita faham ramai orang agak stres, kita depressed, kena duduk rumah 3 bulan tak boleh keluar, hanya boleh kata keluarga je keluar, ayah ke apa ke kan. Jadi kita pun stres tak boleh keluar. Jadi Shopee pun mengambil kesempatan ni untuk membuat sesuatu, iaitu kita buatkan entertainment, satu entertainment untuk yang mereka yang orang kata kena tinggal dekat rumah ni, kena kerja pada rumah. Kita buatkan permainan untuk dorang, kita buatkan Shopee Games. Ini merupakan orang kata satu inisiatif yang kita buat. Ramai kalau kita tengok waktu MCO tu sebab tak tahu nak buat apa, ramai duk shake telefon, pusing-pusing lah, shake telefon nak dapatkan coins. Jadi ini merupakan satu-satu inisiatif yang kita buat. Selain pada Shopee Game, kita ada juga buat Shopee Live. Kita ambil juga orang kata dia punya trend sekarang ni kan, orang tengok kita kat Facebook ramai orang buat Shopee Live, berniaga secara live kan, dekat Instagram pun orang buat live, kat Twitter pun saya tengok ada orang buat live. Jadi Shopee pun mengambil peluang ni untuk kita buat Shopee Live, yang mana kita ada sampai lebih kurang 25 juta tontonan di dalam Shopee Live untuk April sahaja. Untuk bulan April saja Azma, kita ada lebih kurang 25 juta tontonan. Okay? Dan 200% peningkatan dari segi orang kata jumlah live yang telah dipaparkan, yang telah dilakukan pada bulan April berbanding kepada bulan Februari sebelum MCO. Dengan waktu MCO tu sendiri, orang tiba-tiba makin banyak buat live sebab orang tahu, sebab kita tak ada benda lain nak buat. Okay. So ini antara benda-benda yang kita sediakan untuk pembeli. Cik Fazlin, yang tadi live tu maknanya seller boleh live bila-bila masa lah ataupun... Ya, betul. Maksudnya kita bukan setakat seller, sebenarnya Shopee pun mengambil inisiatif mana kita pun membuat live untuk pembeli-pembeli juga. Kita menyediakan entertainment. Kadang-kadang kalau saya tak pasti kalau Azma ada pernah tengok, dulu kita ada buat Shopee Live mengenai konsert dan sebagainya, konsert makna. Kita ada buat kita jemput selebriti, memberikan tutorial dan sebagainya. Diorang buat live daripada rumah masing-masing. Jadi seller pun sendiri pun mengambil inisiatif apa yang Shopee buat. Diorang sendiri pun orang kata melakukan benda yang sama. Diorang pun ambil peluang ni untuk cuba satu orang kata bidang yang lain, Shopee live streaming. Diorang live kan streaming, jual produk diorang secara live. Maknanya yang tak pernah live pun akan belajar live lah, akan automatic akan betul. live. Sebabkan apa? Sebabkan kekangan MCO tu sendiri. Kita kalau tak sebelum ni kena hire orang dan sebagainya, betul tak? Kita tak ada kemampuan nak buat sendiri. Kita rasa malu, sifat malu tu tinggi sangat, tebal sangat, rasa macam nak buat live, Shopee Live tu rasa macam malu. Tapi waktu MCO tu, kita ni dibukakan peluang sebenarnya. Banyak peluang yang kita dapat, yang mana kita buatkan, kita tak tahu pun selama ni kita boleh buat, tiba-tiba kita boleh buat. Selama ni malu nak buat live, tiba-tiba waktu MCO tak malu dah nak buat live. Sebab apa? Sebab kekangan yang kita ada, cabaran yang kita ada waktu PKP itu sendiri membuatkan kita ni terpaksa buka peluang kepada benda baru. Okey? Yang itu dari sudut pandangan orang kata pembelilah, apa yang kita sediakan untuk pembeli. Kalau untuk penjual pula Azma, untuk penjual ni pula
macam-macam benda kita buat. Contohnya kita sudah pastinya perkara pertama, kedai tak boleh buka, khususnya peniaga-peniaga, pekebun-pekebun, right? Penternak-penternak, semuanya orang kata agak paling banyak impact lah. Orang nak beli sayur pun kurang dan sebagainya. Orang takut nak keluar, betul tak? Jadi kita tak tinggalkan mereka ni. Jadi kita menyediakan satu ruang yang mana kita juga menjual produk-produk fresh and frozen food kepada yang seller ni menyertai ke dalam Shopee. Ni antara orang kata antara perkara-perkara yang kita lakukan untuk peniaga-peniaga tempatan kita. Okey, kalau kita lihat ada lebih kurang 4,500 ya, 4,500 peniaga-peniaga yang masuk ke dalam Shopee daripada Mac hingga ke Jun 2020, okey, mencari satu cara bagaimana diorang nak menjualkan produk diorang. Jadi kita menyediakan, orang kata platform Shopee ni sendiri menyediakan platform untuk mereka berniaga produk-produk hasil jualan, hasil tanaman, hasil penternakan mereka. Okey, ada juga yang kita dapat lihat juga dari segi sini, orang kata waktu MCO tu sendirilah. Okay, waktu MCO tu sendiri average daily order, maksudnya perkembangan order dalam seharian tu meningkat sebanyak 5 kali ganda. 5 kali ganda berbanding pada hari orang kata perniagaan yang biasa. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita tengok balik COVID-19 ni, walaupun orang kata agak satu bala lah sebenarnya kan, satu bala pandemik yang kena pada kita, tapi pada masa sama ada hikmah di sebaliknya. Okay, Cik Fazidin, kalau apa rate charge yang Shopee bagi kalau kita nak listingkan barang dalam Shopee? Okey, ni sebenarnya ramai yang orang tak tahu sebenarnya. Di dalam Shopee tu sendiri, kita sebenarnya tak ada apa-apa charge. Maksudnya dari segi pendaftaran akaun, dari masukkan produk, kita tak ambil commission dan sebagainya. Tak ada apa-apa. Cik Hanif nanti kalau kita ada sharing dengan Cik Hanif pun mungkin Cik Hanif nanti boleh share kan. Sebenarnya kita hanya charge bayaran transaksi sahaja. Okay, kita tak ada commission, kita tak ada bayaran pendaftaran ke, bayaran listing ke, apa ke, tak ada. Langsung tak ada. Kita hanya transaction fee ataupun bayaran transaksi yang mana orang kata kita hanya kenakan 2.12% sahaja untuk peniaga-peniaga bila setiap kali dapat order. Itu sahaja. Kita tak ada commission, tak ada orang kata hidden charges dan sebagainya. Malah kalau mereka sertai Shopee, diorang punya shipping pun Shopee akan uruskan. Jadi seller dah tak perlu bayar apa-apa shipping cost lagi dah. Ni merupakan antara benefit-benefit yang sebabkan pendaftaran free, hanya transaction sahaja yang dikenakan charge. Okey, kalau macam fresh dengan frozen tu, kalau nak jual tu macam mana tu? Okey, buat masa Korea apa macam mana ke? Buat masa sekarang ni kita masih lagi orang kata belum ada satu cara yang kita dah finalizekan, yang solid cara dia. Okay, buat masa sekarang ni kita masih macam tadi saya sharekan lah lebih kurang ada 4,500 khususnya datang daripada area Lembah Kelang sebenarnya. Kita bawakan daripada area Lembah Kelang sebab kita tengah memikirkan cara, sebab bila kita nak hantar fresh goods ni, barang-barang frozen ni dia perlu hantar dengan kadar yang cepat. Kita tak boleh kan tiba-tiba kita jual kat KL yang order daripada Kelantan, yang order daripada Johor, order pula ayam. Dah nanti tuan-tuan dah sampai kat Kelantan tak jadi ayam. Dia jadi ayam goreng mungkin. Maknanya dekat Lembah Kelang dululah kita Shopee. Masa sekarang ni kita masih orang kata dalam trial lagi sebab kita kenakan MCO, benda tu orang kata agak baru lagi. Kita tengah mencuba untuk memastikan bahawa produk-produk yang kita nak hantarkan ni ataupun penjual yang nak jual ni sampai kepada customer tu pada dalam keadaan yang orang kata fresh lah, nama pun fresh good. Jadi kita nak sampai kepada customer pun dalam keadaan fresh. Jadi belum lagi kita nak bukakan kepada semua. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan announcekan. Okay? Dan juga ni merupakan ada perkara-perkara yang kita lakukan untuk membantu, kita support, kita sokong kita punya peniaga-peniaga. Kita tahu ramai peniaga yang orang kata terkena dengan orang kata tempiasnya daripada COVID-19. Siapa saja yang tak kena, salah satunya kita ada perkenalkan Shopee Seller Support Package, tuan-tuan. Okay, Azmai kita ada buat Shopee Seller Support Package yang mana kita menawarkan bantuan sebanyak 15 juta ringgit
untuk membantu peniaga-peniaga kita yang orang kata terjejas dikarenakan PKP itu. Okey, dan lebih kurang daripada 70,000 peniaga-peniaga tempatan yang mendapat orang kata benefits daripada 15 juta yang kita tawarkan ni. Okey. Selain pada tu juga kita ada buat jom cari makan, okey, yang mana kita menyediakan juga outlet-outlet makanan dalam Shopee yang diorang boleh beli vouchers dan sebagainya, dan diorang boleh orang kata pakai untuk membeli makanan-makanan daripada outlet-outlet yang kita ada, okey. Dan juga seperti yang kita nampak, kita ada sediakan Shopee University. Ini pun merupakan satu orang kata platform yang mana kita menyediakan Shopee University untuk peniaga-peniaga baru. Waktu MCO tu ramai orang tiba-tiba nak mula meniaga dalam Shopee. Jadi kita sediakan semua perkara ni supaya mereka dapat belajar lebih bagaimana nak menggunakan Shopee. Okey. Dan juga tak lupa kita kerjasama juga dengan pihak kerajaan, Nazma. Kita ada kerjasama dengan Pelanjana Semula Ekonomi Negara. Kita ada kerjasama dengan MDEC, dengan Rakan Usahawan PUNB, dengan PEDAS, program PEDAS, sebagainya. Kita juga kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Pharma, LKIM, Nekmat. Kita buatkan akaun mereka ni supaya mereka boleh orang kata berniaga di dalam platform Shopee itu sendiri. Selain pada tu, kita juga menyediakan pendedahan. Ni antara orang kata satu usaha Shopee Malaysia untuk membantu peniaga-peniaga tempatan kita. Sebagai contoh, kita buat kempen kita buat kempen buatan Malaysia, yang mana siapa saja produk-produk yang hasilnya daripada Malaysia dibuat di dalam Malaysia, kita pamerkan, kita masukkan ke dalam kempen kita. Kita ada buat kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Sebagai contoh, kita ada Selangor e-Bazar Raya. Waktu raya hari tu, kerajaan negeri Selangor membuat Selangor e-Bazar. Sekarang ni kita ada Pening e-mall, kita ada Johor e-mall, ada Perak e-mall. Semuanya bekerjasama dengan Shopee sebab kita menyediakan satu platform yang mudah untuk peniaga dan juga pembeli pada masa yang sama. Okey. Ni juga antara tambahan orang kata kelebihan ataupun benefits tambahan yang kita berikan untuk peniaga-peniaga yang baru. Mungkin Cik Hanif pun nanti ada, saya tak pasti sama Cik Hanif merupakan salah seorang MSME kita punya e-commerce campaign dan juga penjana kita, tapi ini merupakan salah satu kerjasama yang mana kita bagikan tambahan, sutikan tambahan dari segi voucher dan sebagainya. Okay? Selain daripada itu juga kita walaupun orang kata dengan kekangan MCO ataupun PKP ni, Azma, kita tetap juga macam saya cakapkan tadi, kita lakukan Shopee punya konsert, alright, khas untuk Makna, iaitu untuk kanser kita, alright. Makna merupakan satu-satu organisasi kanser yang mana kita berjaya mengumpul sebanyak RM114,000 untuk Makna dalam masa 3 minggu yang kita buatkan donation untuk mereka. Malah untuk COVID-19 ni juga kita ada kumpulkan dana daripada 32,000 penderma sampai kita dapat orang kata almost hampir-hampir mencecah kepada RM1 juta untuk kita dermakan kepada medical frontliners kita yang orang kata sedang bertarung dalam kita punya menghadapi kita punya COVID-19. Ini macam CSR daripada Shopee lah ni ke? Ya, betul. Ini merupakan sebahagian daripada apa yang kita buat untuk komuniti kita. Kita tak lupakan, walaupun orang kata Shopee ni orang tengok hebat, tapi kita masih lagi orang kata concern dengan isu-isu semasa dan sebagainya. Okay? Dan tuan-tuan, sudah pastinya Azma yang masuk orang tunggu-tunggu. Betul. Memang tunggu-tunggu sangat ni. Betul. Masa-masa kita orang kata tak boleh lepas lah orang kata year end sale. Year end sale ni orang kata memang satu kegilaan. Dulu kita selalu pergi shopping mall, kan, pergi sana pergi sini nak tengok apa hujung tahun punya kempen. Sekarang ni tak perlu. Kita tengok Shopee. Kita baru habis untuk 99. Bulan 9 hari tu baru habis.
habis. Ni nanti ni hari 3 hari ni lagi 10 ni. hari bulan, hari Sabtu 3 hari ni lagi. 10-10. Jadi tuan-tuan gaji masih lagi ada. Okay, Azmah gaji ada lagi. Bolehlah simpan duit dulu untuk 10-10. Sabtu ni je nak sampai dah. Tak ada masalah. Kita dah boleh, orang kata banyak sangat saya cakap. Saya sendiri pun kadang-kadang rambang mata Azmah. Tak tahu dah. Kadang-kadang orang kata add je produk masuk dalam kad tapi belinya belum tentu lagi. Mana hari ni memang kena buat study Shopee apa yang Shopee jual 10-10 ni, and then 10 tu terus beli, betul? Betul. Jangan tunggu-tunggu. Kadang-kadang diskaun tu kadang-kadang tak masuk akal gitu. Cakap mana nak dapat harga macam ni, nak beli barang ni, nak beli barang tu. Okay. Tapi jangan risaulah. Orang kata kalau tak boleh 10-10, kita boleh aim pula 11-11. Tak boleh 11-11, kita boleh aim pula 12-12. Ada lagi 2-3 bulan lagi untuk kita beli barang. Tak ada masalah orang kata nak kumpul duit ke apa sebagainya kan. Jadi merupakan peluang lah yang kita orang kata berikan kepada peniaga-peniaga dan sebagainya. Okay? So ni orang kata retail is a ecosystem. Maksudnya perniagaan ni retail khususnya kan, bila kita berniaga online offline lah khususnya kan. Setiap kumpulan ni kita bergantung kepada antara satu sama lain. Apabila kita orang kata nak berjaya, nak thrive, nak terus maju ke depan. Macam buyers, kalau tak ada buyers tuan-tuan, kita tak ada sellers. Kalau tak ada sellers, tak ada buyers. Tapi sama juga dengan logistik, tak ada logistik, kita tak boleh nak hantar barang. Okey, tak mampu. berkenaan logistik Fazidin, berapa banyak courier service yang ada dalam Shopee sekarang ni? Buat masa sekarang ni kita ada sebenarnya kita dah ada lebih kurang 4 lah yang saya boleh katakan sekarang ni kita ada 4 rakan kongsi kita, iaitu kita ada Pos Laju, JNT Express, DHL dan juga Ninja Van. Okay. So ni merupakan 4 rakan kongsi logistik kita lah buat masa sekarang ni. Sebab tu saya cakap even though Shopee ni ada, dia merupakan satu ekosistem. Dia kena ada bergantung antara satu sama lain. Walaupun Shopee ni satu platform, kita tak ada Pos Laju, belum tentu Shopee boleh orang kata menghantar produk-produk tersebut. Tak ada JNT pun mungkin susah, tak ada DHL pun mungkin susah. Jadi dia merupakan satu ekosistem buat kita lah. Ni sebab tu saya cakap bila kita cakap ekosistem bergantung antara satu sama lain, secara tak langsungnya bila COVID-19 ni berlaku, bila kena pada negara kita, bukan negara kita je, pada satu dunia khususnya, semua orang pun orang kata terkesan. Okay? Semua orang pun terkesan dalam satu cara yang lain. Okay? Sebagai contoh dari segi pembeli khususnya. Okay? Waktu MCO saja lebih kurang 50%. 50% orang kata self-employed Malaysian yang bekerja sendiri tiba-tiba dah tak ada kerja. Ini merupakan satu survey yang kita dapat. Ini bukan saya cakap, bukan Shopee cakap, ni telah diterbitkan oleh The Star sendiri. Okay? Dari segi peniaga pula kita dapat lihat orang kata main shopping areas di dalam KL, maksudnya kawasan-kawasan yang kita shopping di dalam KL tu sendiri, orang kata deserted, telah ditinggalkan macam apabila kita di shutdown, negara kita ditutup. Okay? Dari segi Pos Laju, okay? Can online delivery operators cope with the surge in demand? Sebab tu kita sejak pada MCO lah, kalau kita dapat tengok kan Azmah kan, logistik ni kadang-kadang kita rasa kesian. Sebab demand makin tinggi, orang cakap kenapa barang tak sampai lagi, mana Pos Laju lambat dan sebagainya, DHL lambat dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan lambat kerana apa, kerana orang kata luar biasanya demand yang datang masuk tu. Okey, kalau macam tadi fresh dengan frozen tadi tu lah kan, sebab kita nak menjaga quality fresh dia tu, so courier service yang mana kalau antara 4 tu yang selalunya buat masa sekarang ni diorang akan menggunakan Lalamove lah. Lalamove kita pun ada orang kata belum lagi buat orang kata official lagi secara rasminya, tapi orang kata kita ada Lalamove lah, yang mana diorang boleh hantar juga produk tersebut dalam masa yang pada hari yang sama. Jadi sebab itulah kita pun sedang orang kata masih lagi mencari jalan yang sempurna untuk semua supaya memudahkan pembeli dan juga penjual dalam menjual produk-produk mereka. Okey, Fazidin, kita ada soalan juga daripada ni. Saya bacakan ya. How do I start selling on Shopee? Are there any restrictions on products we can sell? For example, duty paid liquor and tobacco. Yang such as what?
Liquor and tobacco. Ada rokok. Okey, so Rokok. secara orang kata nak mula berniaga dalam Shopee ni sebenarnya kan ramai yang orang agak confused. Dia fikir bila kita nak berniaga tu kena ada satu akaun berniaga. Sebenarnya tak Azma Sebenarnya apa saja akaun yang kita ada tu itulah akaun yang kita boleh gunakan untuk membeli, tapi pada masa sama itu jugalah akaun yang boleh kita gunakan untuk menjual. Kita tak ada dua cara yang berbeza. Nak jadi pembeli macam ni, nak jadi penjual macam ni cara daftar dia. Tak ada. Apa yang akaun kita ada sekarang ni, akaun tu lah yang boleh kita gunakan untuk berniaga sebenarnya. Itu antara orang kata kemudahan yang kita sediakan untuk kesenangan yang kita berikan kepada semua orang untuk mula berniaga dalam Shopee. Untuk jawab soalan kedua, dia apa barang yang boleh dijual? Okay, sebenarnya dia macam ni. Shopee ni dia tertakluk kepada undang-undang negara, kepada kita punya akta-akta dan sebagainya. Rule of law lah. Rule of law lah. So maksudnya di sini apa sahaja yang melanggar peraturan kerajaan ataupun peraturan daripada kementerian apa undang-undang negara, maka produk tersebut tak boleh dijual di dalam Shopee. Okay, macam contohnya tadi dia bagi sebagai contohnya liquid. Liquid sebenarnya tak ada masalah nak jual. Tetapi dia tertakluk pula kepada peraturan daripada logistik. Betul. Ada logistik seperti pos laju, diorang tak nak terima produk liquid untuk dihantarkan cross sampai ke Sabah dan Sarawak. Jadi ini peraturan yang bukan datangnya daripada Shopee tapi datangnya daripada logistik kita sebab kita kena ambil kira semua pihak. Bila kita nak berniaga tu kita akan ambil semua pihak lah. Bagaimana kita nak orang kata nak membantu untuk memuaskan, untuk win-win situation untuk semua. Okay? Okay. Alright, so kalau kita tengok apa yang boleh kita belajar. Semua orang pun terkesan kan apa yang boleh kita belajar. Sebagai contoh, ni sedikit orang kata perkongsian lah. Yes barber, no barber. Alright? Be the hyper responsive to consumer trends. Jadi tuan-tuan, apa maksud dia kat sini? Azma, bila kita berniaga online ni, kita kena tengok juga kepada trend. Apa sekarang ni yang tengah trend. Macam dulu waktu PKP, semua orang tak potong rambut. Sebab tu dia yes barber, no barber. Semua orang tak potong rambut. Bila dah liftkan kita punya PKP pun kena PKPP pun masih lagi tak buka lagi pada waktu jangka masa pendek tu tak buka lagi. Semua orang pun dah mula demand untuk pergunting rambut. Time tu lah semua orang pandai nak gunting rambut. Time tu lah semua orang nak buka kedai gunting rambut. Ini merupakan orang kata trending lah pada waktu tu kan. Orang kata skill bijak kan. Tiba-tiba je tu datang je. Dia orang kata satu benda yang fenomena lah sebabkan benda-benda macam ni apa yang trending sekarang ni kan. Kita kena tengok. Okay? Lepas tu apa yang perlu kita buat pula bila kita dah discover kita punya trend ni. Sebagai contoh kita dah baca berita, kita dah baca news, kita dah tengok social media, kita cari pula apa yang popular di dalam Shopee tu sendiri. Dalam setiap minggu ni dalam Shopee setiap minggu dia punya benda yang orang kata popular search tu sentiasa berubah. Mungkin minggu ni tiba-tiba orang cakap telekung lah contohnya. Minggu depan tiba-tiba tukar pula benda lain kasut. Tiba-tiba pula macam sekarang ni orang kata macam basikal Orang sekarang tiba-tiba suka cycling kan, betul tak? Tiba-tiba sekarang ni banyak produk-produk spare part di dalam Shopee ni menjual produk-produk cycling ni. Tiba-tiba ni merupakan orang kata trending-trending yang kita boleh check lah. Okay? Selain daripada dalam Shopee juga, ini merupakan orang kata satu suggestion yang kita boleh buat lah. Yang mana tuan-tuan yang sedang menonton ni gunakan Google Trends. Google Trends bagaimana kita nak tahu apa perkara-perkara yang trending di dalam Shopee Malaysia ataupun di dalam Malaysia khususnya. Okay, so apa yang perlu kita buat Azba, macam biasa saya cakap, kita cari apa source produk tersebut. Okay, related products. Okay, apa yang produk-produk yang berkenaan, yang relevan dengan kita. Okay, ni antara orang kata salah satu fungsi-fungsi yang boleh diguna pakailah di dalam Shopee. Ada orang boleh gunakan Shopee Ads, okay, orang boleh gunakan bagi promotions, alright. Beli 5 dapat 5% off, beli 5 dapat 10% off.
So ini antara orang kata marketing strategi lah yang kita boleh buatkan, yang mana penjual-penjual boleh adaptkan ke dalam diorang punya situasi. Okey, Fazidin, kita ada soalan ni. Okey. Salam Encik Shopee. Bagi salam Encik Shopee. Berapakah persen cah dikenakan Shopee untuk produk yang dipasarkan di Shopee? Dan satu lagi soalan, saya berniaga minyak wangi. Bagaimana cara untuk saya mewar-warkan perniagaan saya dalam Shopee? Okey, seperti yang saya cakapkan, kita hanya kenakan bayaran transaksi iaitu sebanyak 2.12% untuk setiap order. Maksudnya kalau macam saya pembeli, saya belanja RM100 dalam akaun Azma, jadi maknanya Shopee akan ambil 2.12% sahaja daripada jumlah apa yang saya bayar sebagai pembeli. Okey, so itu soalan pertama lah. Soalan keduanya, dia cakap bagaimana dia nak mempromosikan produk perniagaan minyak wangi dia. Minyak wangi dia. Okey, kalau kita tengok di dalam Shopee ni ramai sebenarnya peniaga-peniaga perfume ya, minyak wangi ni. Antara yang nasihat, yang tips yang saya boleh berikan lah, pertamanya mungkin dari segi penamaan produk. Okay, penamaan produk pun penting juga memain peranan dalam kita nak menjual online ni. Dari segi penerangan produk pun satu perkara juga yang perlu kita ambil perhatian. Ni satu benda yang saya nak sharekan. Sejak daripada MCO ni Azma, rakyat Malaysia didapati suka membaca. Okay? Didapati suka membaca. Sebelum ni kita pergi Watson, kita pergi Guardian nak beli shampoo, tak pernah-pernah kita nak tengok label kat belakang shampoo tu. Tahu beli, bau, beli je, wangi beli, betul tak? Sekarang ni sejak MCO tiba-tiba semua suka membaca. Nak beli shampoo, padahal shampoo tu dah selalu beli, tapi nak juga baca apa ingredients dia, apa label kat belakang tu. Jadi sebab tu saya cakap kalau berniaga online ni, penerangan produk tu sangat penting. Kita kena ceritakan tentang produk kita dengan orang kata dengan tepat lah, supaya sebab apa? Berniaga online kita tak dapat pegang, kita tak dapat tengok depan mata, kita tak dapat rasa, tak dapat bau, tak dapat dengar. Semua sense kita hilang. Jadi sebab tu rakyat Malaysia suka membaca, dia baca kita punya penerangan produk. Yang ketiga, tips ketiga saya boleh berikan adalah dari segi gambar, tuan-tuan. Okay? Gambar ni Azma sangat penting. Perkara pertama kita nampak bila kita berniaga online, kita akan tengok gambar. Nampak cantik, kita akan tekan. Tak cantik, kita tak tekan. Itu lumrah manusia, kita tertarik dengan benda cantik. Sebab tu gambar ni memainkan peranan dalam kita berniaga online. Okay? Ada teknik gambar sendiri dah ni? Kita adalah, orang tak adalah teknik, tapi orang kita ada menyediakan orang kata guideline. Cara-cara macam mana the best photo yang you boleh paparkan kat dalam menggunakan platform Shopee ni. Ada cara, bukan cara lah, orang kata guideline lah, macam mana you nak paparkan gambar terbaik. Okay. So yang ni kita pun saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan perempuan. Orang kata dululah sebelum orang kata perbezaan antara hujung minggu dan juga hari weekday dan weekends tu, orang kata boleh nampak perbezaan dia. Sebab kita waktu hari minggu atau hari biasa, Isnin hingga Jumaat semua orang bekerja. Jadi dia punya penggunaan e-commerce tu sangat tinggi berbandingkan kepada hujung minggu ramai yang nak keluar pergi ke retail offline. Okay, kita akan pergi masa Fazidin, masa PKP macam mana? Waktu PKP tu yang saya nak tunjuk tu, dia akan jadi berbeza. Waktu PKP dia nampak perbezaan dia tu, di mana weekend dengan orang kata weekdays tu dia akan jadi lebih berbeza. Yang ni kita dapat lihat lah kalau kita tengok ni penggunaan e-commerce dari sudut e-commerce, dari sudut e-dagang. Kita tengok sebelum MCO hanya orang kata daripada Monday to Friday je, Isnin hingga Jumaat saja orang kata penggunaan e-commerce tu tinggi. Waktu hujung minggu, Sabtu Ahad dia kurang. Tapi waktu selepas waktu MCO tu sendiri kita dapat lihat penggunaan e-commerce tu dia sama. Daripada Isnin sampai Ahad dia sama saja, tapi lagi tinggi berbanding pada hari biasa. Pada sebelum PKP. Selepas PKP pun kita akan dapat lihatlah, sebab orang dah boleh keluar, maka dia agak sedikit ada berlaku penurunan. Jadi ini maknanya mereka ada pilihan lah, dah boleh keluar beli. Ya, kan? betul.
Jadi ni orang kata satu benda lah yang kita boleh capture kan. Alright. Ni pun just nak tunjuk, nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang dah ada akaun Shopee, mungkin dah berniaga di dalam Shopee, kita bezakan antara dua peniaga. Peniaga yang membungkus barang dia dalam masa ambil masa 5 hari seminggu, dan juga yang ambil masa 7 hari seminggu. Okay, maksudnya kita buat perbezaan, iaitu dari segi conversion rate, kadar pertukaran daripada orang tengok produk kita sampai kita beli, dia meningkat sebanyak 19.7% lebih tinggi, okay, berbanding kepada peniaga-peniaga yang hanya membungkus daripada Isnin hingga Jumaat je. Sabtu Ahad cuti kononnya, okay. Tapi waktu MCO tu kita dapat tengok perubahan yang besar sebenarnya. Peniaga yang bungkus Sabtu Ahad pun diorang akan dapat tengok diorang punya peningkatan order tu begitu tinggi. Jadi tuan-tuan, ni merupakan orang kata satu cara Peluang. Macam mana Azma kita nak menangkap kita punya hasil jualan pada hujung minggu. Kita bungkus juga produk pada hari hujung minggu tu. So ini antara yang kita dapat tahu jugalah. Okey. Sikit je lagi, ni juga saya cakap matured buyer. Orang kata pembeli-pembeli yang umur dia pun yang agak emas pun, orang kata mula kenal Shopee, mula tahu, diorang adopt, diorang adaptasikan ke dalam keadaan ekonomi semasa, iaitu penjualan secara online. Kita dapat tengok juga hasil daripada PKP ni, ramai orang pembeli yang umurnya lebih daripada 40 tahun meningkat tuan-tuan, meningkat sebanyak 18%. Kita dapat lihatlah dari segi umur, kita tahu orang yang contohnya 40 tahun ke atas ni penggunaan teknologi tu agak kurang. Tapi kita dapat lihat disebabkan PKP, semua orang pun nak try mencuba satu benda baru, orang kata norma baru lah. Norma baru, okay. betul. Okay, matured buyer are adopting e-commerce. How do you serve them? Source product for this TV shopping demographic. Kita menyediakan produk-produk untuk demografik yang orang kata lebih banyak pula produk-produk yang untuk penggunaan demografik 40 tahun ke atas dan sebagainya. Kita juga membuat orang kata touch and see, menggunakan live stream, sebab kita tahu kadang-kadang mak ayah kita ni suka tengok go shop, betul tak? Suka tengok produk-produk jual-jual periuk, jual-jual steamer, lepas tu message kita, ibu nak lah benda ni, ayah nak lah benda ni. Kita pun kadang-kadang macam mana kita nak adoptkan daripada TV tu masuk kepada e-commerce. Jadi sebab tu kita buatkan live streaming, Azma. Kita sediakan juga untuk dorang. Sekarang ni pun dalam live streaming dah boleh dah, nak jual kuali ke, nak jual apa ke segalanya, tudung ke, semuanya boleh dilakukan. Okey. Jadi itulah sahaja sedikit orang kata perkongsian daripada saya. Bagaimana MCO ni orang kata memberikan impak kepada peniaga-peniaga dan juga pembeli khususnya. Okey? Okey. Alright. Okey, terima kasih Fazidin untuk perkongsian yang sangat padat dan saya rasa sangat-sangat bermanfaat ni kepada usahawan di luar sana ni kalau nak menyertai Shopee dan menjadi seller di Shopee sendiri. Okey, kita pergi ke tetamu jemputan kita yang seterusnya. Okey, kita ada Hanif, Encik Hanif Ali. Okey, Hanif. Hanif adalah peniaga online di Shopee, betul? Betul. Okey, boleh tak Hanif ceritakan sikit tentang diri Hanif dan macam mana Hanif boleh terjebak dengan perniagaan online di Shopee ni berikutan PKP? Okey. Okey, baik. Dipersilakan Hanif. Ya. Okey, terima kasih Azma. Assalamualaikum. Terima kasih juga pada Encik Fazidin, penerangan yang menarik sekali. Okey, saya cerita sikit latar belakang saya lah. Saya sekarang cuti belajar buat PhD. Saya dulu sebelum cuti belajar saya mengajar di Unisyams, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim. Adik orang Kedah lah ni? Saya Kedah. Kuala Keting. Sungai Petani tapi Sungai Petani Kedah. Okey. Lepas tu saya nak ambil kesempatan ni nak ucap hi dekat supervisor tersayang saya di Kelantan lah. Okay. Prof Madia TS Dr. Nick Zulkarnain. InsyaAllah kot dia tengok kot. InsyaAllah dia tengok lah kalau dia tak sibuk, tapi dia sibuk tu.
Okey. tak apa. So menjawab tu, macam mana boleh terjebak, saya dengan Shopee bukan jual, beli user biasa lama, dah dekat 3 tahun. Okey. Cuma waktu PKP tu kebetulan saya terjumpa produk yang menarik lah untuk dijual. Dan saya hanya jual produk tu saja. Apa produk tu ni? Produk ni saya bagi contoh. Benda ni je. Panggil bracket. Saya Bracket motor. Bracket extender motor. Okey. So alhamdulillah jualan memberangsangkan lah sebab dia memang kalau yang saya mengaji tu problem statement tu lah. Menyelesaikan banyak masalah untuk motor di jalan raya lah benda tu. Mana tu? Macam mana tu? Boleh Hanif terangkan? Okey, kalau macam motor biasa, kalau pakai box, kalau kan ada box kat belakang kan. So motor selalunya box tu dia dekat dengan pembonceng tau. Okey. Pembonceng orang belakang lah. So bila dia naik dorang, dia akan sempit kan. Pembonceng tu selalu akan tekan orang depan. Yang bawa motor tu. So dia sempit. Okey. So saya punya barang ni extender ni, panggil bracket extender. Dia bagi panjang sikit lah. Dia bagi panjang ke belakang sikit. Okey. So masing-masing boleh ada nafas. Yelah kalau tidak rapat pula dengan pemandu ni kan. Yang depan yang bawa motor tu dia terseksa lah sebab orang belakang duk push dia kan. Okey. Duk tekan dia. Depan kalau ada raga, dia lagi dia tertekan. So bila ada produk ni, dia menyelesaikan masalah tu lah. Berapa banyak dah Hanif jual setakat ni bracket ni sejak PKP? Sejak PKP tak silap saya online offline lah. Okay. Dalam 1,000 unit jugalah. 1,000 unit juga. Sejak bulan 5 bulan 6. Kiranya macam inilah perniagaan online yang pertama Hanif. Dengan Shopee. Yang ni kira antara yang pertama lah yang saya jual. Sebelum ni macam mana? Sebelum ni selalu jual biasa lah kat Facebook. Jual macam tu je lah. Apa-apa kita lalu transaksi tu dalam WhatsApp lah. Okey. Sebab Shopee ni dia bagus. Yang ramai tak tahulah. Dia punya ad tu lah, ads. Iklan. Advertisement tu iklan dia. Okey, macam mana Anik sebelum Anik masuk Shopee? Macam mana Anik iklankan? Selain pada Facebook lah kan, Facebook Anik buat online ke, Anik buat orang kata live Facebook ke, apa ke? Selalu kalau Facebook memang tak buat live lah sebab dia produk ni untuk yang biasa punya. Selalunya kita kita post dalam grup lah, FB group motor lah kita letak. Maknanya Hanif hanya jual satu produk ni saja? Dah boleh menjual, masuk PKP menjual 1,000 bracket extender ni? Bracket, ya benda ni. Okey. Sebab Shopee Ads tu banyak membantu. Okey. Cerita sikit ni pasal Shopee Ads ni macam mana? Saya tak tahu ni. Okey, Ads ni dia kalau nak dapat ads ni dia kena jadi preferred seller dulu. Okey. Dia kalau user biasa dia tak dapat lagi ads ni, dia tak bagi lagi feature tu. So preferred seller ni requirement dia, saya rasa Cik Fazli boleh terang lah panjang. Tak apa. Sekali lagi kita tanya pasal apa itu preferred seller kan. Okey. Sekarang ni ada soalan ni Hanif. Daripada Mia Terang. Dia tanya macam mana nak apply okey ni rasanya kepada Cik Fazidin ni. Soalan ni. Macam mana nak apply untuk setting pos laju tu kod shipping setting sebab tidak keluar pos laju. Macam mana tu? Cik Fazidin rasa ni? Cik Fazidin kalau saya jawab boleh tak? Boleh juga. Okey. Boleh Anik tolong jawab untuk Fazidin. Dia senang ya. Dia kalau macam shipping pos laju ke JNT, dia kalau yang kita nak tu tak ada, dia kena apply dulu. Dia ada dalam dia punya tu, dia ada dalam Shopee punya tu, kita search je katakan pos laju. Dia ada pos laju shipping program. So kita apply, nanti dia akan contact kita dan kita isilah particular semua. InsyaAllah kita boleh pakai dah. Okey. Simple ya, mudah ya. Hanif tolong jawab. Okey. Alright, lagi satu ni daripada Siti Zuraika ni. Seperti saya tahu Shopee ada sediakan 3 ads yang boleh seller gunakan. Tetapi setiap ads tiada harga khas sebab gunakan konsep bidding.
boleh jelaskan tak konsep bidding ni macam mana? Cik. Macam mana? Hanif ke atau Ya, Fazidin? Asal bagi Shopee lah, kita takut silap abang. Shopee. Okey, jadi sebenarnya bila kita nak cakap pasal Shopee Ads ni, dia orang kata satu tajuk yang berat sebenarnya, topik Berat, ni betul. berat. Sebab Panjang. dalam Shopee ni, bila tuan-tuan kalau siapa yang tengah menonton sekarang ni, sebenarnya dalam Shopee kita ada 3 kelas untuk ads tu sendiri, untuk Shopee Ads. Setiap satu kelas ambil 1 jam. Okay? Ada kelas basic, intermediate untuk advance. Jadi saya terangkan secara ringkaskanlah. Ads ni merupakan satu fungsi yang mana kita gunakan untuk kita promotekan kita punya produk pada kawasan yang bertrafik tinggi. So di dalam Shopee punya platform, kita ada orang kata kawasan-kawasan yang ditarifkan sebagai bertrafik tinggi. Sebagai contoh, bila kita masuk Shopee, homepage tu kawasan yang orang ramai berlega-lega kat situ. Okey, kawasan kedua, kawasan search result page. Bila kita cari satu benda, kita jumpa produk tu, akan keluar produk-produk tu kan. Itu pun kawasan yang orang kata kawasan bertrafik tinggi, ramai orang pergi. Yang ketiga adalah kawasan product detail page, kawasan kita punya produk. So ini adalah 3 kawasan yang mana kita tarifkan sebagai bertrafik tinggi, yang ramai orang ada. Cumanya bila tadi soalan dia tanya pasal bidding kan Azma kan? Betul, bidding. Bidding ni dia fungsi dia macam ni. So bila kita nak pakai dia khususnya untuk keyword ads. Okay, dalam Shopee kita ada 3 jenis ads. Keyword ads, targeting ads dengan short ads. Okay, bila kita nak pakai keyword ads ni, maksudnya keywords kita membeli perkataan. Okay, kita membeli perkataan. So setiap perkataan tu akan ada harga dia sendiri. Okay, Shopee akan berikan orang kata harga yang kita syorkan, suggested price, berapa yang tuan-tuan boleh orang kata bidkan harga dia, bida harga berapa ikut yang kita tetapkan. Tetapi harga bidaan yang tuan-tuan nak letak adalah berapa yang tuan-tuan sanggup bayar. So maksudnya dekat sini sebagai contoh, katakanlah saya nak cari basikal contohnya. Okay, kita jual basikal. Okay, kita sebagai penjual kita jual basikal. Jadi saya beli perkataan basikal tu, saya bida perkataan basikal tu dengan harga, contoh harganya adalah 25 sen untuk setiap klik. So maksudnya bila customer cari produk kita menggunakan perkataan basikal, kita punya produk akan keluar dahulu. Dia akan menolakkan kita punya produk supaya produk kita akan berada paling atas sekali. Perkara pertama yang diorang akan nampak produk kita. So sebab tu iklan ni dia akan berdasarkan berapa banyak klik yang akan kita dapat. So maksudnya bila saya search basikal, keluar produk tu basikal, kita punya produk yang kita dah ni. So bila saya klik pada produk kita, baru kita akan dikenakan dengan ikut harga berapa yang kita dah buat bidding tadi. So dia macam agak berat sikit sebenarnya nak cerita pasal ads ni, tapi itu secara ringkasnya lah. Okey, maknanya Siti Zulaika tadi kan yang tanya, saya harap mungkin dapat penjelasan lah. Penjelasan lanjut daripada Shopee sendiri kot macam mana kan? Dia boleh pergi webinar Shopee tu, dia ada pasal ads. Ya, betul. Ada. Dia tak jadi member pun tak apa. Dia bagi letak dia punya email address, nanti dia bagi link apa semua dalam email. Okey, Siti Zulaika, saya harap mungkin anda boleh pergi ke mendaftar di webinar apps tu kan? Hanif? Ya. Okey. Alright, sekejap saya ada soalan lagi ni daripada Naim Tani. Shopee biasanya orang cari harga murah. Macam mana nak keluar dari persaingan harga? Macam mana ni? Hanif ke macam mana? Boleh. Macam mana nak keluar daripada persaingan harga? Okey, dia nak jual apa-apa pun, dia kena buat kajian dulu. Katakan dia nak jual, macam saya jual bracket extender kan. Saya kena masuk Shopee, saya cari dulu saya punya pesaing. Berapa harga dia letak? Kan? Kalau boleh kita bid harga dia, kita bid lah. Tapi kalau kita tak boleh nak bid harga dia, dia ada cara lain juga. Satu cara tadi ads tu. Katanya kawan tu tak pakai ads. Kan? Dia search. Kalau kita pakai ads, kita punya barang akan duduk kat atas. Macam kawan tu barang dia tak kena,
pencarian tu, sebab lagi pun dia tak pakai X, barang dia akan ada di bawah. Selalunya user ni dia nampak yang kat atas tu, dia akan klik dulu. Oh, dia tengok, oh menarik barang ni, dia terus beli. Oh. Satu lagi harga tu, itulah dia kena, satu lagi cara, dia dalam Shopee ni dia ada voucher. Kadang-kadang kita beli satu barang harga sama, katakan RM50. Kita offer voucher kalau beli barang dua, less RM2 contoh. Macam kita punya pesaing tu, dia satu barang ke, dua barang ke, sama harga. Kat situ kita dah beat dah. Okey, Naim Tani mungkin kena strategi lah, guna strategi kan untuk bersaing harga sesama seller dalam Shopee lah ya. Ya. Okey, lagi satu ni daripada EHH Food Industries Sdn Bhd. Hai, sekarang ada apa-apa program peniaga di Shopee untuk company dengan kerjasama SME Corp tak Shopee? Kita tanya Fazidin lah, macam mana ni? Kerjasama dengan setakat ni kita tak ada orang kata apa-apa program lagi buat masa terdekat ni. Banyaknya yang program kita dapat sekarang ni datangnya daripada kerajaan negeri. Yang mana macam saya cakap tadi, kita ada e-Pening Mall, kita ada e-Perak, Johor e-Mall dan sebagainya. Ada lebih pada pengkhususan untuk peniaga-peniaga yang datangnya daripada negeri-negeri tersebut lah. Tapi dengan SME Corp secara langsung pun kita tidak ada apa-apa sebarang program lagi. Tak tahulah, mungkin nanti akan boleh. InsyaAllah mungkin nanti. InsyaAllah Azma InsyaAllah. Kita boleh bincangkan sesuatu benda lah. Boleh. Mana kita boleh orang kata memberikan kelebihan bukan setakat kepada Shopee tapi khususnya kepada penjual-penjual peniaga-peniaga yang ada di luar sana. Okey, alright. Okey, lagi satu ni Fazidin, Hanif, lagi satu soalan. Ya. Banyak soalan hari ni. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Qyela Azwar, macam mana cara nak dapatkan Shopee Preferred dan Shopee Mall ya? Okey, memandangkan kita pun tadi dah sentuh sikit pasal preferred seller kan. Okey, saya teruskanlah kepada pertanyaan kepada preferred seller ni. Okey, Fazidin dulu. Okey. Saya nak tanya, bagaimana kita nak menggalakkan bakal-bakal usahawan nikah ataupun usahawan-usahawan ni nak menjaga, mengadaptasi perniagaan dalam talian dan dapat title preferred seller tu. Okey tuan-tuan. Azma, kalau kita nak tengoklah, perniagaan online ni merupakan satu orang kata cabaran juga sebenarnya. Sebab sesiapa pun boleh berniaga online. Jadi sebab tu kita dalam Shopee ni kita ada satu title yang kita panggil preferred seller. Okay, preferred seller yang mana kalau kita ada setkan berapa target ataupun benchmark yang perlu dicapaikan, ada matlamat dia lah untuk kita dapatkan badge ni, dia dapat title preferred seller. Macam contohnya kita dah jadi pelajar terbaik. Okay? Bila kita nak jadi pelajar terbaik, mestinya kita kena cemerlang dalam semua perkara, betul tak? Jadi perkara-perkara tersebut ada kriteria-kriteria yang perlu diikut oleh peniaga-peniaga, yang mana kalau diorang dapat ikut kita punya kriteria tu, kita akan berikan satu special status di mana diorang akan dapat preferred seller. Macam Cik Hanif sendiri pun merupakan seorang preferred seller di dalam Shopee. Kerana apa yang telah dilakukan mengikut kepada piawaian ataupun kriteria standard yang telah kita tetapkan, maka dia dapat preferred seller. So preferred seller ni merupakan satu orang kata kumpulan eksklusif yang kita berikan khusus untuk peniaga-peniaga yang telah menjual produk dengan cemerlang dari segi kualiti produknya, dari segi customer service-nya. Jadi semua perkara ni kita akan ambil kira. Jadi tu yang diorang akan dapat, orang kata ada kelebihan dia lah sikit berbanding dengan peniaga-peniaga yang biasa yang tidak ada preferred seller status. Hanif, berapa lama Hanif nak dapat title preferred seller ni? Kalau ikut kat sini macam apa juga kelebihan Hanif dapat title ni? Apa yang kesan yang Hanif dapat dalam berniaga ni? Okey, nak dapat preferred seller ni selalu dia akan tengok secara simple lah saya sentuh. Dalam masa sebulan tu, okey, net order maksudnya jumlah order. Kalau dalam Shopee, dia nak jumlah order tu 75 ke atas, 75 unit ke atas. Lepas tu unique buyer. Sebulan 70, sebulan, dalam 30 hari lah. Okay, sebulan unique buyer maksudnya katakan kawan tu seorang tapi dia beli 3. So kalau dia beli 3,
unit buyer satu je, tapi barang tu 3 tu pergi ke net order lah. So yang unit buyer 35 orang. Lepas tu yang penting satu lagi ni rating, shop rating. Ini memang selalu menjadi kontroversi lah rating ni. Okay, tapi shop rating selalunya dia maksimum 5. Okay, Shopee 4.7 dan ke atas. Okey. Alright, tadi preferred seller tu. Saya tertarik sebab ramai yang tanya juga preferred seller ni. Muhammad ada tanya, preferred seller ni kena bayar ke apa? Macam mana? Tak kena bayar . Kita penuhi apa yang Shopee nak. Nanti Shopee akan offer kat kita, kita isi apa borang semua, lepas tu bila Shopee kata kita dah berjaya, tahniah, nanti dekat kita punya shop punya tu dia tulis preferred seller. So preferred seller ni dia macam Cik Fazidin kata, dia kelas. Dia nak kata elit tak elit lah, tapi bila dia sonok dia, katakan kita nak beli barang, kita tekan preferred seller dalam apps tu, yang mana yang preferred seller je dalam tu. Selalunya preferred seller ni senang cakap, orang kata trusted seller lah. Trusted seller sebab kami dah lalu berjual beratus, berpuluh, beribu contoh kan. So takkanlah kita nak korbankan kita punya quality, kita punya image preferred seller tu. Dan kelebihan preferred seller yang ramai yang tak faham. Pertama yang saya nampak iklan tu memang penting. Sebab dalam Shopee sendiri kata iklan tu RM1 you spend, you akan dapat balik RM9. Dan saya test benda ni. Saya try tak buat tak iklan. Saya buat seminggu. Kalau dalam grup tu dia kata makan telur hari-hari lah. Okey. So bila saya on balik, beza kata. Memang beza. Lepas tu saya tak off dah lah. Okey, maknanya kelebihan yang paling besar Hanif join Shopee ni ads je lah. Ads tu, sebab ads tu dia akan iklankan kan. Dia ada 3 jenis tu kan. Tengok pada kita punya strategi lah. Tapi kalau kita tak tahu pun, dia iklan tu semua dia ada auto. Klik yang auto dulu. Pelan-pelan kita belajar. Klik auto dulu. Yang penting kita set. Kita set. Saya masa keyword ads tu yang Cik Fazidin kata yang paling power tu, memang power pun. Buat auto saya letak sehari RM10. Okey. Sehari RM10 dan saya dapat lebih pada 9 yang satu RM1 dapat RM9, lebih pada tu saya dapat. Okey. Hari-hari. Alright, ni lagi satu ni Hanif. Kalau satu produk boleh dapat preferred seller tak? Ni memang sesuai lah Naim tahun ni. Memang sesuai dengan Hanif memang sesuai. Sebab saya memang jual ni lah. Ni saya jual ni satu lah. Ramai orang heran kenapa saya boleh jual satu ni dan saya dapat preferred seller. Dia ada strategi dia. Nak cerita lah, kemudian tengok pada moderator lah. Dia kira saya punya niche lah. Saya nak jual benda ni supaya boleh dapat preferred seller. Okey. Lepas tu preferred seller dia ada link Shopee Coins. Shopee Coins, kalau katakan saya preferred seller, saya punya pesaing bukan preferred seller, dia beli kat saya, dia dapat duit coin. Yalah, orang kata dapat 100 coins. 100 coin tu adalah tak salah RM1. Betul. RM1, 100 coin tu RM1. Diskaun lagi kan? Betul. Siapa nak bagi RM1 tu? Betul. Itu dia kena faham. Okey, Fazidin, ni ada soal Amy Mushroom. Nama Amy Mushroom dia tanya pasal cendawan lah ni. Saya menjual cendawan. Masa kita nak letak barang dekat Shopee, adakah perlu ada stok? Macam mana tu? Betul. So dalam keadaan yang kita cakapkan ni memang kena ada stok lah. Maksudnya kalau bila kita nak uploadkan produk tu, nanti dia akan suruh masukkan berapa kuantiti stok yang kita nak jual. So kita akan kena maklumkan sebab nanti kuantiti stok ni akan orang kata nampak oleh pembeli bila diorang nak beli produk kita. Macam contoh nak beli produk Cik Hanif, dia boleh tengok kat dalam akaun Cik Hanif tu ada berapa produk yang tinggal, ada berapa stok tinggal, ada 10, 20, 300. Jadi kita kena letak berapa yang kita memang ada, yang sedia ada untuk kita jualkan untuk di dalam platform Shopee tu. Alright, lagi satu daripada Suhana. Yang ni Hanif dengan Fazidin boleh jawab pastinya. InsyaAllah. Boleh kongsi cara jadi dropship di Shopee? Setahu saya dropship tak diperkenankan oleh Shopee.
Tapi untuk confirm boleh tanya Cik Fazidin. Fazidin, Saya lah. Fazidin macam mana Fazidin? Okey, sebenarnya betul apa Encik Hanif cakap, apa Hanif cakapkan tu tadi. Sebenarnya memang kita di dalam Shopee kita tak ada orang kata satu proper education ataupun satu material education yang memang kita sediakan untuk dropshipper, sebab kita pun kita punya cara di dalam Shopee ni memang orang kata bukan untuk dropshipper punya peniaga. Jadi saya sendiri pun tak tahu macam mana saya nak sharekan untuk dropshipper, tetapi kat sini saya tak cakap dropshipper tak boleh berniaga. Boleh. Cumanya saya tak tahu, kita daripada pihak Shopee memang kita tak ada sediakan apa-apa orang kata ilmu dropship yang secara rasminya lah daripada Shopee. Memang ada, saya tahu memang ramai yang dropship di dalam Shopee ni. Cumanya cara dia tu bukan datang daripada Shopee, diorang sendiri memikirkan cara macam mana diorang nak orang kata twistkan sikit sistem tu. Jadi saya pun tidak ada halangan, tidak ada orang kata dalam melakukan dropship di dalam Shopee, tetapi kita tak ada sebarang, kita tak menggalakkan perniagaan cara dropship di dalam Shopee. Alright, Fazidin, nak tanya sikit. Okey, tadi Hanif ada cerita pasal rating. Okey, apa sebenarnya yang dimasukkan rating dalam Shopee ni? Okey, sebenarnya rating ni adalah salah satu cara macam mana kita nak tahu sama ada produk ni ataupun kedai ni menjual produk yang bagus ataupun tidak. So rating ni dia ada dua jenis rating. Sama ada rating produk ataupun the overall rating kedai kita tu sendiri. Okey, so rating produk pun sangat penting, sebab bila macam Cik Hanif dia jual Hanif dia jual produk dia kan ada satu je. Kalau dia jual satu, produk tu tak ada rating, orang tak bagi rating, orang tak komen, tak review produk dia, tak ada orang nak beli. Jadi rating tu sebenarnya memainkan peranan dalam kita nak meyakinkan orang untuk membeli produk kita. Sebab tu dia suruh rating ada 4 star, 5 star, 5 star yang paling terbaik lah. Okay, so kita itu antara cara macam mana kita nak orang kata memudahkan lagi untuk kita mengenal pasti bahawa produk ni adakah produk yang bagus ataupun tidak. Sama juga dengan shop rating. Shop rating ni dia melihat keseluruhan daripada kesemua dia punya kedai dia, pencapaian kedai dia. Dia punya dari segi penghantaran produk, dari segi chat respon, dia balas tak bila kita chat dengan dia kat dalam Shopee, dia balas tak kita punya chat. Tu antara orang kata yang perlu kita jaga. Sebab kita tak nak, sebab kita ni satu platform yang orang kata memberikan kemudahan dengan banyak secara percuma. Jadi kita nak kena letakkan satu standard ataupun kena memastikan bahawa peniaga-peniaga ni mencapai kepada satu standard ataupun benchmark supaya semua orang pun happy. Peniaga happy, penjual pun happy. So itulah shop rating ataupun product rating. Daripada apa yang Fazidin cerita tu Hanif, apa manfaat rating pada Hanif? Okey, saya tambah sikit apa yang Encik Fazidin bagi tahu lah. Rating Shopee ni actually dah ditambah baik. Dia pecah kepada 3. Quality product, seller service, logistic service. Quality product tu direct lah kita nampak produk tu sendiri, bagus tak bagus. Seller service ni maksudnya apa, seller tu attitude dia ke, chat tak reply kan. Itu secara mudah lah. Logistik, okey, logistik ni dia pergi ke courier lah, pos laju JNT. So benda ni penting sebab dia akan upsellkan kita punya shop lah. Macam saya punya sekarang setakat ni saya ada pembeli dalam 900 lebih kan. Dalam 900 lebih pembeli saya, 957 sold barang dan saya ada rating 5 star rating. Saya ada dalam 830 orang 5 star rating. So saya memang jaga rating dan banyak dugaan dia. Saya bagi contoh lah rating dugaan dia macam mana. Sekejap Tips ni tips ni. Dia yang penting kalau cakap orang kata mulut kena manis lah. Kan? Tapi kalau orang kata apa, kalau tulis ni, kalau tulis, tangan tulis tu kena tulis yang benda yang baik-baik. Walaupun buyer tu datang dalam marah, kita buat macam biasa lah sebab dia tak nampak kita kat belakang. Tengah type sambil pakai plakat ke, dia tak nampak. Tapi kita cool je lah. Okay, saya contohkan.
buyer bagi saya rating rendah. Dia bagi saya 3 star. Dia kata barang tu berat. Saya selotok dengan dia lah. Saya kata abang tak baca ni listing, sebab tu penting listing tu. Saya listing semua. Dari segi berat, dari segi apa semua saya list. Kalau buyer tanya, maksudnya buyer tak baca habis listing tu. So saya terang kat dia, saya terang elok-elok, abang tak baca ni listing saya buat betul dah. Waktu tu alhamdulillah dia tukar jadi 5 star. Okey. Sebab saya terang kat dia elok-elok, saya abang benda betul lah. Abang kat dia elok-elok. Dia pun orang kan. Manusia biasalah kita abang elok. Dia main jangan marah pun kita relax lah. Kita buat biasa lah. Itu tentu. Maknanya Fazidin, Hanif bagi tahu balik apa bagi tahu balik. Apa kan? yang dia tu. Lepas tu ada tak juga puas hati tu. yang tak puas hati, banyak yang tak puas hati. Yang saya kenal juga, saya punya barang ni dia main dengan skru apa semua. Dia main dia kata tak ada apa skru. Saya heran kan sebab skru tu dia dekat situ je. Saya kata abang tengok balik kat plastik tu. Rupanya dia pergi buang plastik tu dengan skru tu sekali dalam tu sampah. Okey. Lepas tu dia kata minta maaf. Saya kata biasa. Saya kata benda ni memang biasa lah, selalu kena lah. Sebenarnya Azma kan saya nak tambah sebenarnya bila kita berniaga online ni dia hubungan antara customer dengan peniaga tu tak ada. Jadi kita ni sebagai peniaga kena ambil inisiatif untuk orang kata menjaga hubungan tu, customer relationship. Alright. Sebab kita kalau berniaga depan-depan kita boleh communicate senang, tak ada masalah. Tapi bila kita berniaga online ni dia memang kena ada orang kata lebih sikit usaha tu, kena tanya tuan, salam tuan, macam mana produk, terima okey ke tidak, kenapa bagi 1 star boleh saya tahu kenapa. Kita boleh dapatkan balik feedback. Kita kena minta, kita kena communicate. Yang pertama sekali kena komunikasi. Itu yang penting. Okey. Sebab buyer tu dia boleh ubah rating. Itu yang penting. Betul. Okey. Lepas tu maknanya Shopee akan ambil yang ubah punya tu lah. Shopee akan ambil ubah. Okey. Alright. Saya rasa ni soalan kepada Fazidin ni. Daripada Rozman Rahim. Kelainan paling ketara antara Shopee, Lazada dan apps online yang lain. Itu satu soalan. Okey, yang keduanya daripada kena saman. Andrea Daniel. What are the items that cannot be sold on Shopee? Ada list tak dekat Shopee apps? Thank you. Okay. So soalan pertama, apakah kelainan yang paling ketara? Saya tak tahulah. Kalau ni saya rasa saya ikut jawapan, ikut pendirian saya lah, ikut personal saya sendirilah. Kalau kita lihat yang pertama sekali, saya bukan tak masuk saya platform-platform pesaing yang lain. Kita pergi juga tengok. Cumanya kalau tuan-tuan dan perempuan yang tengok ni, cuba bandingkan masuk Shopee punya apps dengan apps yang bermula dengan huruf L tu. Cuba tuan-tuan masuk kan. Tuan-tuan tengok mana satu yang lagi senang nak cari produk, mana satu lagi senang nak navigate. Tuan-tuan, kalau saya bandingkan, Shopee sangat friendly user. Sangat mudah untuk kita cari produk. Kita tekan produk ni keluar. Nak tengok produk lain apa yang kedai ni jual pun senang. Kita tekan kedai tu terus keluar kedai tu punya produk. Kalau di dalam platform lagi satu tu, saya bukan kadang peding ni jual apa, produk ni mana nak cari, kedai ni jual apa, kita pun tak tahu. Jadi itu antara orang kata satu benda yang ketara lah, kita lagi more friendly user, lagi mudah untuk kita pakai Shopee tu sendiri. Okay? Dari segi lain-lain tu saya tak pasti saya nak komen apa, saya tak nak komen lebih, akan jadi benda lain pula ya. Untuk soalan kedua daripada siapa tadi, Andrea Andrea, what is the item that can and cannot be sold on Shopee? Sebenarnya memang kita ada list kan, kalau boleh tengok kat dalam kita punya website, memang ada kat page bawah sekali tu ada Shopee punya polisi. Kita punya polisi, boleh tengok apa barang-barang yang terlarang, dan juga kalau kita jual barang tersebut, apa orang kata punishment yang boleh dikenakan, apa hukuman yang boleh dikenakan kepada peniaga-peniaga khususnya yang melanggar kita punya polisi. Sebagai contohlah saya bagi ada produk-produk yang tak boleh dijual di dalam Shopee. Benda tu orang kata tidak ada larangan, kalau tak salah saya orang jual macam contohnya barang-barang syirik
jual tangkal, jual minyak dagu dan sebagainya. Kita aware benda-benda ni ada dijual di dalam Shopee, tapi disebabkan benda tu bertentangan dengan budaya masyarakat kita buangkan, kita removekan produk-produk tersebut. Kita tengoklah memang akan ada list produk. Saya beri Andrea, you can look at our website at the bottom of the page. There's a Shopee policy there. You can check whether to see what are the product that you can sell and cannot sell in Shopee. Alright? Okay. Naim tadi ni memang banyak soalan dia tanya ni. Jadi okay, dia tanya, saya rasa Fazidin jawablah ni, rating untuk Korea akan diimplement tak? Kita dah implementkan, ni merupakan satu tambahan ataupun penambahbaikan yang kita lakukan. Sebab dulu ramai dulu Shopee, memang kita ambil maklum Shopee ni salah satu benda yang paling ketara lah nak jawab balik soalan tadi berbandingkan platform lain. Kita Shopee sentiasa membuat penambahbaikan. Kita ambil kira orang punya feedback. Sebagai contoh, ramai seller mengadu dekat kita, customer bagi bad rating, bagi 1 bintang, 2 bintang disebabkan bukan sebab produk tu ataupun servis, tetapi sebabkan kurier lambat hantar. Kesalahan tu bukan datang daripada customer ataupun datang daripada penjual, tapi datang daripada kurier. Sebab tu kita sekarang dah buat penambahbaikan. Orang kata sekarang ni kurier pula dah boleh kita ratingkan kurier tu sendiri. Dia 3 star ke 2 star ke, okey. Itulah antaranya. Cuma nak nampak tu dia kena star asal tu kena letak dekat 3 star pun dia nampak semua. Ya, betul. Kalau dia letak 5 star memang dia takkan nampak. Okey. Alright, Anip nak tanyalah kan, memandangkan sekarang ni dah waktu PKP kat Kedah. Dah PKP, PKPB kan. Okey, boleh tak Anip share sikit apa pengalaman Anip berniaga tahun lalu ni sepanjang tempoh PKP? Okey. Daripada Mac sampailah sekarang ni dah sampai hujung tahun ni lah kan, sebab kita punya ni dah extend kan. Boleh cerita sikit pengalaman? Boleh. Okey, awal dulu memang simpanlah sedikit stok. Dan saya tak bajet lah waktu PKP ni. Laris macam pisang goreng tu. So saya punya stok dalam sebulan tu habis dalam seminggu je. So apa yang saya buat lah, pertama sekali Shopee ada keluarkan surat macam kan dulu kan kalau silap-silap lalu roadblock kan. So kita ada surat daripada Shopee, maksudnya yang benarkan kita pergi hantar barang lah dekat pos laju ke JNT, tengok pada kita punya setting lah. So ada surat tu selamat lah, apa-apa tunjuk kan. Awal-awal tu tunjuk lah, lama-lama tunjuk jugalah, tapi dia dah kenal, senang lah Alhamdulillah. Sebab kita memang dah hantar hari-hari. Macam saya punya cara, saya hantar hari-hari macam yang Cik Fazidin kata ada kenaikan kan. Dan memang benda tu memang beri impact pada sales lah. Sebab seller ni, buyer ni, dia kalau boleh order hari ni, semalam sampai dah. Oh, macam tu pula. Order hari ni semalam sampai dah. Buyer kalau boleh. Tapi kita kata tak boleh lah kan. Tak rujik lah kan. Tak rujik lah. Tapi yang kita boleh best, kita boleh buat. Macam saya punya polisi, kalau dia order sebelum 12 tengah hari, kan, InsyaAllah saya akan post barang dia pada hari yang sama. Okey. Kadang-kadang saya tak ikut pun. Cuma walaupun saya tak ikut, saya kena ada satu polisi. Contoh, petang tu saya dah high ke apa, saya tak boleh nak hantar. Saya guna alasan tu lah, pukul 12 ya, lepas pukul 12 dah bang, tak boleh hantar esok lah, contoh. Kalau yang mana hari saya hantar, saya akan hantar. Even selalu yang saya hantar, JNT tutup pukul 6, 5.30, 5.45 pun saya kadang-kadang saya pergi hantar barang. Lepas tu waktu PKP, maknanya Anip kena buat satu prosedur lah untuk melindungi diri Anip juga, sebab masa tu PKP kan bahaya juga kan. Dia kena ada return policy lah dekat tempat yang saya jual tu, dekat Shopee tu, supaya bila customer buyer tanya check saya dah letak dah setunjuk dah kan. Macam tu. Okey, Fazidin, kalau macam tadi pengalaman Anip masa PKP, so apa persediaan yang Shopee buat untuk peniaga-peniaga sebelum apa tu orang kata masa PKP tu lah, sebelum tempoh dia orang nak keluar dengan surat daripada Shopee, apa persediaan Shopee sendiri? Sebenarnya bila kita dikenakan PKP tu, dia merupakan satu orang kata kejutan juga sebenarnya. Okay? Bukan untuk Shopee saja tapi untuk semua orang.
Sebab tu kita salah satu kita punya orang kata value lah, nilai yang kita amalkan di dalam Shopee ni kita panggil adopt. Kita kena adopt dalam keadaan semasa. Industri yang kita ada sekarang ni, e-commerce, e-dagang ni merupakan satu industri yang orang kata bergerak cepat, berkembang cepat sangat. Okay, dia sangat cepat. So bila benda-benda macam ni berlaku, kita secara orang kata preparation yang kita lakukan tu memang kena cepat supaya memenangkan semua belah pihak. Sebabkan macam saya cakapkan tadi Azma, kita ni merupakan satu di orang kata ditarifkan, diiktirafkan sebagai satu benda yang keperluan, essential. Okay? Sebab tu persiapan-persiapan yang kita buat, kita sediakan orang kata surat-surat untuk peniaga-peniaga untuk memberikan kebenaran mereka keluar rumah, dan surat-surat ini juga melepasi kementerian-kementerian yang berkenaan untuk memastikan diorang ini mendapat orang kata bukanlah kebebasan tapi kelonggaran untuk diorang lakukan perniagaan semasa PKP itu sendiri. Banyak lagi benda-benda lain Azma kalau kita nak cerita preparation. Kadang-kadang saya boleh cakap lah untuk tim saya ni banyak kepada bahagian communication dan education. Okay, kadang-kadang tu bila dapat announcement daripada customer ataupun daripada kementerian, daripada Perdana Menteri ke apa sebagainya, kita sampai tak tidur malam, kadang-kadang 2, 3, 4 pagi pun still lagi discuss apa yang perlu kita warkan, apa yang perlu kita sebarkan kepada peniaga-peniaga kita supaya diorang tahu tentang peraturan baru ni. Dari segi orang kata timing post laju dan sebagainya, apa-apa logistik kita macam mana, semua benda kita orang kata memang hands on deck lah, orang kata kita memang berikan 100% untuk membantu kita punya peniaga-peniaga khususnya. Okay, alright. Fazidin, ni ada daripada Arfan Ramli. Dia tanya, kami buat dan jual perfume Gaharu tempatan. Kalau ada order dari Brunei, Sabah dan Sarawak, macam mana ya penghantaran sebab tak boleh courier via air freight? Okey, untuk macam ni kita kalau untuk Brunei kita memang tak ada. Okey. Dia hanya untuk yang beralamatkan alamat Malaysia sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana dengan penghantaran sebab tak boleh courier via air freight. Sebenarnya ni pun merupakan satu cabaran juga. Saya kena check balik, sebenarnya dia ada limit berapa banyak liquid yang berapa ml liquid yang boleh dihantar kepada Sabah dan Sarawak ni. Tapi setakat ni saya rasa kalau macam untuk minyak wangi saya rasa tak ada masalah, cumanya dari segi teknik pembungkusan produk tu yang kita kena jaga. Maksudnya kena ada bubble wrap, kena ada masuk dalam kotak, dan masuk dalam kotak kena letak pula pastikan produk tu tak bergerak dan sebagainya. Jadi orang kata penghantaran kurier tu kita sedang lagi orang kata membincangkan sebab ada sesetengah, ada tak rasa saya servis kurier ataupun logistik lain boleh membuat penghantaran menggunakan liquid, produk liquid. Tapi kalau untuk pos laju tak boleh, tapi ada orang kata amount dia berapa yang tak boleh. Nanti saya kena patut dia kena letak stiker fragile kan, ya, semua betul, kan. stiker fragile dan sebagainya. So ini macam inilah saya cakap ni antara usaha-usaha yang mana pembeli ataupun penjual tu sendiri kena ada effort sikit untuk bila kita nak berniaga online ni. Okey, kita ada mungkinlah soalan lah untuk Hanif dengan Fazidin. Okey, Fazidin, sebagai Shopee, antara platform terbesar e-dagang, apa bentuk-bentuk sokongan yang Shopee bagi kat peniaga-peniaga ni, kat usahawan ni? Pertamanya apa yang kita berikan sebagai contoh, kita menyediakan platform ni secara percuma. Maksudnya you berniaga, masuk produk, buka akaun, semuanya percuma. Itu antara benda yang paling besar sekali yang kita berikan. Okay? You hanya akan dikenakan bayaran ataupun charge 2.12% bila ada order saja. Tak ada order, tak ada bayaran. So itu merupakan salah satunya lah. Antara benda-benda lain yang kita berikan sebagai contoh, kita bagikan free shipping tuan-tuan. Peniaga dah tak perlu fikir mengenai shipping. Okay? Dalam apa keadaan sekalipun peniaga tak perlu fikir.
Semua benda akan diuruskan oleh pihak Shopee. Kalau tak Shopee bayar, pembeli yang kena bayar, penjual masih lagi tak perlu bayar apa-apa. So ini antara kelebihan-kelebihan yang besar yang kita berikan, bukan setakat waktu MCO ni je, waktu bila-bila sampai kita pun tak tahu sampai bila Shopee memberikan benda ni semuanya secara percuma. Jadi tuan-tuan, orang kata Azma, inilah satu peluang. Saya selalu cakap kalau saya bagi talk dekat luar, saya cakap tuan-tuan sebagai peniaga, ambil segala peluang yang kita jumpa. Jangan kita rasa macam tak apalah, kita tunggu nantilah, tak ada masa lah. Tuan-tuan, dalam berniaga memang tak ada masa. Kita bila dilibatkan diri kita dalam perniagaan, memang kita punya masa 24 jam ni memang kena banyak fikir untuk perniagaan sebab kita nak hidup, kita nak letakkan makanan atas meja kita. Jadi dalam keadaan kita susah ni pun kena fikir juga macam mana untuk kita orang kata adaptasikan dengan situasi semasa kita pada waktu sekarang ni. Jadi saya cakap kalau saya nak ceritakan lagi apa yang Shopee beri ni sebenarnya dalam masa sejam ni tak cukup. Kena bagi sehari dekat saya pun belum tentu cukup ceritakan pasal Shopee beri apa kan. Jadi secara ringkasnya lah Azma, apa yang kita boleh berikan kepada peniaga-peniaga kita. Okey, macam Anip pula. Apa macam Anip pula macam mana? Sokongan apa yang Anip dapat? Puas hati ke macam mana? Tak puas hati. Tanya puas hati memang puas hati lah. Kan? Tak puas hati dah pergi lari KL dah. Okey. Sokongan ni kalau yang saya pernah cerita tadi awal tu, dalam apps tu sendiri, dekat bawah tu dia ada help tau. Kita boleh check apa masalah, kita boleh check dengan Shopee punya customer service dia. Kalau di luar waktu customer service, kita boleh email apa masalah kita lah. Itu untuk selalu tu untuk buyer, tapi untuk seller dia special sikit. Seller cara yang paling cepat kita pergi ke Shopee Uni lah. Shopee Uni punya FB group. Tapi hanya seller je boleh masuk. Okey. Dalam tu dia ada dipanggil Dean lah, dekan sebab panggil Shopee Uni kan. So dekan yang akan, dia banyak dalam tu, Shopee Uni Dean, Shopee Uni lain macam-macam lah. So dia apa-apa masalah kita tanya, nanti dia akan jawab. Dia bukan seorang tau, dia ramai dan cepat. Okey. Itu dalam Shopee Uni. Satu lagi seminar web tu. Seminar web tu banyak tajuk. Saya belajar banyak pun through seminar web tu. Benda free. Kita register je, tapi katakan pada hari kejadian tu kita nak ambil anak sekolah ke apa saja, tak ada masalah. Nanti dia akan email kat kita replay punya video. Okey. So kita tengok replay video. Dia mau dengan tak mau orang kata. Tajuk macam-macam ada. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Rajin dengan tak rajin nak tengok lah ni. Saya sebab duk ikut yang bahasa Inggeris, itu yang tak jumpa dengan Cik Fazidin tu. Cik Fazidin dia cover bahasa Melayunya, saya dah jumpa yang kawan dia lah. Okay, alright. Fazidin, Hanif, actually memang banyak soalan sebenarnya dalam kita punya FB ni. Boleh saya baca 2 last terakhir daripada boleh. Raja Alana. Macam mana nak apply free shipping dalam Shopee? Adakah peniaga akan tanggung bayaran pos tersebut? Dan juga daripada Hajar Farid, ada seller lain tiru gambar dan produk saya. Apa solution yang boleh saya buat? Fazidin lah rasanya. Fazidin lah. Macam tadi saya cakap, kalau siapa yang nak apply free shipping, sekarang ni siapa yang akaun baru, tuan-tuan jangan risau, akaun baru, diorang dah ada free shipping, cumanya hanya untuk JNT dan DHL. Macam untuk pos laju kena apply. Jadi boleh tengok, saya ada bagi link dekat Facebook tu, boleh tengok nanti. Okay, yang kedua, kalau dari segi meniru gambar ataupun konten dan sebagainya, kita sebagai penjual, memang saya nak maklumkan dalam sehari tuan-tuan kita ada berpuluh ribu produk yang di-upload. Berpuluh ribu Jadi untuk kita tengok satu-satu produk untuk pastikan bahawa produk ni bukan produk yang dicuri ataupun diciplak dan sebagainya, konten yang ditiru, kita pun tak dapat nak buat semua. Jadi apa yang Hajar Farid boleh buat, boleh report customer tersebut ataupun seller tersebut mengatakan dia mencuri kita punya gambar ataupun kita punya konten ataupun kita punya produk. Jadi itu merupakan salah satu cara lah. Okay. Alright, kita pun dah berada di penghujung siaran kali ni. Alright, mungkin seminit sepatah daripada Fazidin dan juga Anip. Kita mulakan dengan Anip dululah. Okay, terima kasih Azma.
So apa yang saya nak wrap dalam 1 minit ni, bagi saya ini pengalaman saya sendirilah. Shopee ni satu platform yang mudah nak guna, kan. Tak ada, kalau tak ada pengalaman pun tak apa, register sebagai, lalu kita buyer lah, kita pergi beli barang-barang. Bila kita ada produk kita nak jual, kita boleh jadi seller dalam satu akaun yang sama. Cuma orang kata apa, kita punya keperluan tu, biasalah kalau keperluan nak berniaga tu kita kena ada handphone lah, kan, sebab kita ada access. Kalau boleh ada PC ke laptop, sebab dia lagi mudah nak edit, nak buat listing, kan. Listing tu maksudnya kita nak jual barang, kita nak habaq barang ni apa dia, tu listing lah maksud dia. Kita terang sampai detail lah, sebab listing tu boleh letak macam-macam, boleh letak gambar, letak video pun cantik lah. Dan yang penting kalau buat apa-apa letak gambar, video, letak watermark. Watermark tu penting. Dia nak curi, dia curi. Bila dia curi, kita dapat advertise free, tak payah bayar dah kat Shopee. Dia nak curi, dia curi lah, kan. Tu saya letak lah. Saya pernah jumpa dekat Facebook grup motor, kawan ni nak beli. Saya tengok, ni gambar saya ni. Pentingnya watermark tu. Watermark tu hang tak ubah kata, kan. So watermark tu dia boleh jumpa kedai saya. Apa dia beli kat kaunter, main kedai saya terus. Fazidin, okey. Kata-kata terakhir. Okey Azma, terima kasih. Pertama sekali saya just nak memberi maklum lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ni merupakan satu peluang. Sekali lagi saya nak maklumkan, ni merupakan satu peluang untuk tuan-tuan mencuba benda baru. Lagi-lagi kita pun dalam kehidupan normal baru. Okay? Jadi kita pun kena, orang kata cuba. Selagi tak cuba kita tak tahu. Gagal ni tak apa tuan-tuan. Orang selalu cakap gagal ni lah satu benda yang bagus sebenarnya. Kalau kita gagal sekarang maksudnya kita belajar sesuatu. Tapi kalau kita dalam Shopee pun sama, kita gagal mungkin sekarang kita tak dapat hasil jualan, tapi mungkin lepas 2-3 bulan kita dah belajar macam mana cara macam Cik Hanif. Dia masuk terus, bukan terus berjaya, bukan terus dapat preferred seller. Dia belajar dahulu, dia tengok macam mana proses-proses apa nak kena buat, pergi kelas dan sebagainya. Itu antara usaha kita, macam mana untuk kita nak berjaya. Dalam perniagaan memang kena usaha. Kalau tak ada usaha, kita tak, sebab tu perkataan usahawan tu datangnya daripada usaha. So kita kena usaha dulu, baru kita boleh jadi usahawan yang berjaya. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dengan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan membuatkan tuan-tuan lebih, orang kata, bermotivasi untuk cuba berniaga di dalam Shopee. Saya amat mengalu-alukan, tak nak buat sekarang, datang kelas dahulu. Boleh register, datang kelas, belajar dahulu, dah dapat idea macam mana nak buat, boleh terus kickstartkan kita punya perniagaan. Okey, tu sajalah kot, saya pun tak banyak benda nak cakap. Itu saja daripada saya. Alright, terima kasih banyak kepada Fazidin dan Hanif kerana dapat meluangkan masa kita pada hari ini. Okey, mudah-mudahanlah maklumat yang disampaikan oleh Shopee Malaysia, iaitu Fazidin dan juga Hanif sebagai peniaga online di Shopee, dapat memberi manfaat kepada usahawan ataupun bakal usahawan kita di Malaysia melalui platform media Facebook SME Corporation Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Panjang umur, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usahawan digital menjadi topik perbualan popular mutakhir ini. Lebih-lebih lagi pada saat kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Perniagaan fizikal bukan lagi sebagai pilihan utama untuk terus kekal di dalam pasaran. Kuasa digital terbukti mampu mencetuskan fenomena baru dalam dunia keusahawanan. Usahawan boleh bekerja dari rumah, boleh bekerja dari kedai secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi perniagaan secara digital seperti aplikasi Shopee. Persoalannya, apakah yang ditawarkan oleh Shopee? Bagaimana Shopee boleh membantu usahawan mendapat pulangan yang besar? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan pada 7 Oktober 2020 hari Rabu jam 11 pagi secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia.